Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan pertemuan kita buat siri yang terakhir, siri yang ke-49, yang mana alhamdulillah kita telah pun berjaya menyelesaikan tafsiran bagi 110 ayat suratul Al-Kahfi. Kita juga telah mempelajari tentang kelebihan suratul Kahfi. Kita juga telah berjaya mempelajari tentang ciri-ciri khusus, khasais yang ada pada suratul Al-Kahfi. Pada pagi ini merupakan siri penutup, yang mana siri penutup ini sebenarnya bukanlah penutup yang, maksudnya maklumat yang pada siri penutup ini bukanlah satu maklumat yang baru bagi siri-siri yang sebelum ini. Yang mana penutup ini sebenarnya adalah kita nak membuat rumusan daripada siri-siri yang telah pun kita pelajari sebelum daripada ini. Jadi untuk rumusan pada pagi ini, yang pertama kita kena melihat kembali tujuan surah Al-Kahfi. Kita kena melihat kembali tujuan surah Al-Kahfi. Setelah kita melihat tujuan, setelah kita dapat mengingati kembali tujuan suratul Kahfi, maka kita akan kembali membincangkan tentang tasmiyatus surah, iaitu nama surah Al-Kahfi itu sendiri. Apakah perkaitan nama surah dengan tujuan surah? Kemudian kita akan melihat tujuan surah dengan dikaitkan dengan nama surah. Kemudian kita akan melihat ciri-ciri khusus yang ada pada ayat-ayat suratul Kahfi yang mempunyai beberapa perbezaan dengan surah-surah yang lain, dan ada beberapa persamaan dengan surah-surah yang lain. Jadi itulah sebenarnya rumusan yang kita boleh lihat pada siri penutup suratul Al-Kahfi ini. Sebab kita dah selesai memahami 110 ayat. Jadi kita kena kembali melihat kepada tujuan surah terlebih dahulu. Okey, nota, tuan-tuan jangan bimbang kerana nota itu semua ia berada pada keseluruhan siri 1 sampailah siri yang ke-48 yang telah kita bicarakan pada minggu lepas. Kalau tengok pada nota keseluruhannya, lebih kurang ada dalam 1042 slide PowerPoint, itu tak dicampur lagi dengan tajuk Dajjal dan juga nota bertajuk Ya'juj dan Ma'juj. InsyaAllah hari ini saya akan compilekan ke semua maklumat-maklumat tersebut dan saya akan edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan jangan bimbang kalau tak sempat nak catat maklumat pada pagi ini, kerana kita akan ulang balik sebenarnya
apa yang telah kita pelajari pada awal-awal suratul Al-Kahfi. Waktu kita belajar awal-awal siri 1, siri 2, mungkin kita tak nampak lagi, mungkin kita kurang jelas tentang suratul Kahfi. Tapi apabila kita telah selesai tamatkan, maka kita kembali mengingati perkara-perkara penting untuk kita buat rumusan daripada suratul Kahfi. Okay, seperti yang saya sebutkan tadi, kita lihat terlebih dahulu tujuan suratul Al-Kahfi. Okay, tujuan surah Al-Kahfi ni, tuan-tuan boleh rujuk slide yang bernombor 52. Saya paparkan slide PowerPoint yang tuan-tuan pun dah ada nota ni. Maknanya kalau siapa yang ada nota daripada siri 1, dia boleh tengok sebenarnya ini adalah pada siri yang pertama maklumat ni pernah kita bincangkan. Cuma apabila kita belajar pada permulaan mungkin kita tak macam kurang jelas seperti saya sebut tadi. Okey, kita lihat tujuan suratul Kahfi 110 ayat. Okey. Surah Al-Kahfi ini mengikut kajian, ya, mengikut kajian tesis PhD. Saya tunjukkan tuan-tuan begini. Saya tunjuk nota lain, tapi sama je maklumat tu. Okey, sekejap. Saya tunjukkan. Okey. Sama je. Okey. Tuan-tuan lihat kitab yang ada di dalam slide ni, kitab yang warna merah kan. Tajuknya Dilalatul Asma'il Suwaril Quraniyah. Ni buku merah ni, kitab merah ni yang saya nak conteng dengan puan-puan ni. Okey. Kitab ni sebenarnya kita sering kali rujuk waktu kita belajar dulu modul nama-nama surah. Sebelum ni kita dah tamat dah belajar bincang nama-nama surah saja. So kitab yang saya bulatkan dalam dengan warna pink ni, kan, dengan warna purple ni, apalah? Pink ke purple ni. Ini sebenarnya adalah kitab yang dikarang oleh Dr. Ali Hassan Arfan. Beliau ni sebenarnya, kitab ni setakat yang saya baca dapati ini adalah tesis PhD. Tesis PhD yang telah dijadikan dia sebagai buku. Kita sebut buku, Arab sebut kitab lah. So, dalam tesis PhD ni, Dr. Ali Hassan Arfan ni dia mengkaji tentang penamaan surah. Kenapa surah tu nama Kahfi, kenapa dia pilih Kahfi. Lepas tu dibincangkan tentang tema dan topik utama, tujuan utama bagi surah yang sedang kita bincangkan. Jadi tujuan suratul Kahfi, saya tutup yang ini sebab saya nak kembali kepada nota yang asal tunjuk kat tuan-tuan tadi tu. Okey. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan ya, siapa yang pernah mengikuti nama-nama surah yang kita dah selesai, sebenarnya tuan-tuan merujuk kepada tesis PhD dan beberapa kitab sebenarnya. Okey, kita tengok di sini. Okey, dalam kajian tersebut, menurut Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan suratul Kahfi ini adalah surah yang Allah nak bimbing semua manusia. Allah nak membimbing semua manusia. Nak bimbing ke mana? Allah Ta'ala nak bimbing manusia ni supaya kita semua pergi kembali kita kepada Allah. Jadi surah Kahfi ni surah yang ajak kita kepada kembalilah diri kita ni kepada Allah. Masa kita, tenaga kita, warngi kita, kita kata hidup dan mati kita, semua kita kena kembali kepada Allah. Kita memang kena kembali kepada Allah. Kita kena kembali kepada Allah. Kalau tuan-tuan ingat tak, ayat terakhir suratul Kahfi cerita tentang apa? Ayat 110. Ayat tu mengajak kita kepada apa?
Cuba ingat balik ayat 110. Okey, saya tunjukkan kembali ya. Kita tunjukkan. Kita masih ingat, tengok ya. Ini dipanggil macam mana sesuatu macam mana sesuatu maklumat itu dikeluarkan, tujuan surah ni. Okey. Kita nak ulang balik yang hujung sekali. 110 Perhatikan baik-baik. Okey. Waktu kita belajar ayat sekejap Okay. Sebelum tu tuan jelas tak suara saya? Boleh dengar kan? Jelas Ustaz. Okey. Tengok baik-baik ya. Kita tengok macam ni. Okay. Kita kena pergi ayat nombor 110. Okey. Ayat terakhir surah Kahfi ni dia sebenarnya ditutup sebenarnya nak bawa kita kepada isu apa? Kita ambil ayat yang ungkapan last kali itu. Allah kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kan Allah kata, maka sesiapa yang dia sentiasa dia berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya. Maknanya ayat ni mengatakan kita orang yang beriman ni memang nanti cita-cita kita memang kita nak bertemu, kita nak bersemuka, nak berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok penutup ayat ni, ayat 110 memberitahu bahawa sesiapa yang dia berharap sangat untuk dia bertemu dengan Tuhan. Penutup tu dia mengajak kita kepada apa? Mengajak kita kepada untuk bertemu nanti dengan Allah. Nak bertemu dengan Allah. Oleh kerana itu, kalau kita tengok kepada tujuan suratul Kahfi, saya patah balik kepada slide yang awal-awal surah Kahfi ni, kita tengok kepada tujuan dia. Okay, tengok sekejap. Okay, minta maaf saya akan tutup buka nota ni, tapi tu jangan bimbang. Nota ni semua ada pada nota 24. Okey. Sekejap. Saya nak kena tekan dia punya slide ni. Minta maaf tuan-puan sebab slide ni dia agak banyak. Jadi saya nak kena cari betul-betul sekejap ya. Okey. Saya kena tekan dia baru saya boleh buka. Okey, kita kembali pada tujuan. Okey. Surah Kahfi ni 110 ayat ni dia surah yang ajak kita, bimbing kita. Boleh sebut ajak dan bimbing tu maknanya dia bukan ajak kosong-kosong. Dia mesti ada bagi panduan. Jadi dia ajak kita supaya kita kembalilah kepada Allah. Kita kena menuju kepada Allah. Sebab nanti memang kita akan bertemu pun dengan Allah. Kan? Jadi sebelum kita bertemu dengan Allah di hari akhirat tu, masa kita hidup ni dah kita kena rapat dengan Tuhan. Kita kena dekat dengan Allah. Macam mana kita nak dekat dengan Allah? Macam mana kita nak sentiasa diri kita ni hampir dengan Allah, nak kembali kepada Allah, maka kita kena lalui dia. Kita kena berpandukan kepada petunjuk Al-Quran. Kita kena berpandukan kepada petunjuk Quran. Sebab kita, kalau kita nak dekat dengan Allah, nak rapat dengan Allah, nak kembali kepada Allah, mesti kita kena tahu Allah ni dia suka apa pada kita. Dia, kan, kalau kita nak dekat dengan Allah melalui jalan ibadat je. Melalui jalan ibadat. Ibadat tu besarlah. Kan? Apa yang Allah suka kita buat, apa yang Allah redha, apa yang Allah Ta'ala nak bagi rahmat pada kita. Maka nak tahu apa, bagaimana, macam mana, maka melalui petunjuk Al-Quran. Orang yang baca Quran, macam kita baca surah Kahfi, kan kita tahu Allah suka apa, Allah minta kita buat apa, apa yang kita kena buat, apa yang kita tak patut kena buat. Kita boleh jumpa dalam suratul Al-Kahfi. Dan suratul Kahfi ini sendiri, dia dibuka tentang Al-Quran, dia ditutup tentang Al-Quran. Sebab itu kita telah pun selesai membincangkan pembukaan dan penutupan surah-surah di dalam Quran. Siapa yang dia pernah ikuti modul pembuka dan penutup suratul Kahfi,
dia akan dapati pembuka Al-Quran, pembuka suratul Kahfi adalah tentang penurunan Al-Quran dan penutupan suratul Kahfi. Ia ditutup dengan Al-Quran. Jadi kalau kita kombinasikan pembuka dan penutup, menunjukkan bahawa ada sesuatu ni pada Quran ni, ada sesuatu sebab dibuka dan ditutup dengan Al-Quran. Jadi kalau kita kaitkan dengan suratul Kahfi, maka Al-Quran yang diceritakan pada pembuka, saya kena tunjuklah pada tuan-tuan tentang pembuka dia, supaya tuan-tuan lebih jelas. Okay, begini. Okay. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita cerita mula-mula dulu tentang latar belakang surah Kahfi ni, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 6, tuan-tuan kita akan menemui tentang penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita akan belajar sifat yang ada pada Quran. Yang Quran itu dia tidak bengkok, dia lurus. Lepas tu Allah cerita tentang dua fungsi Al-Quran. Ayat 1 sampai ayat 6. Cerita tentang Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan, apa ciri ataupun sifat yang ada pada Quran itu. Kemudian Al-Quran itu nak digunakan dalam perkara apa. Ayat 1 sampai ayat 6. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kan kita baca, ini tentang penurunan Al-Quran. Tengok tak? Anzala ala abdil kitab. Ini tentang penurunan Al-Quran. Ayat nombor 1. Lepas tu kalau kita baca pada ayat nombor 2. Okay, ayat nombor 1. Ayat nombor 1 saja Allah menyebut tentang ciri Al-Quran pertama apa? Walam yaj'al lahu iwaja. Ini sifat pertama Al-Quran. Apa dia? Tidak menjadikan dalam Quran itu sesuatu yang terpesong. Ini ciri pertama Al-Quran. Okay. Kita cuba tengok ciri yang kedua Al-Quran. Pada ayat nombor 2. Qayyima. Qayyima. Qayyima ni maksudnya apa? Yang tetap benar. Ini ciri Al-Quran yang kedua. Maknanya menceritakan tentang Al-Quran yang turunkan. Jadi, apa fungsi Al-Quran ni? Allah sebut 2. Liyunzira ba'than syadida. Lepas tu Allah kata, fungsi Al-Quran yang kedua adalah apa? Wa yubashiral mu'minin. Adalah untuk memberikan khabar gembira. Ini menunjukkan bahawasanya, okay, kita tengok pembuka kan? Okay, kita pergi kepada penutup. Kita tengok penutup pula. Untuk lebih jelas, supaya lebih nampak di sebalik susunan ayat ni, dia memberikan kita informasi yang sangat penting. Okay, saya tutup dulu. Yang ini saya buka kembali. Sebab slide dia banyak, jadi saya nak kena cari dulu. Okay, kita tengok ayat yang ke-109. Kita tengok ayat nombor 109. Ayat yang hujung-hujung. Ingat lagi? Okey, kita tengok ayat nombor 109. Okay. Sekejap ya. Okey. Allahu Akbar. Sekejap tuan-tuan. Minta maaf ya, saya nak kena ni sekejap. Saya nak kena cari slide dia sekejap sebab dia panjang. Okey, begini. Okey, kita tengok ayat nombor 109. Jadi kan dua ayat terakhir kan? Ayat 109 cerita tentang apa? Ingat tak kita sebut sebelum ni cerita tentang kalimatu rabbi, kalimatu rabbi. Cerita tentang kalimah-kalimah Allah. Kalimah-kalimah Allah. Kalimah-kalimah Allah ni apa? Kalamullah. Antaranya adalah apa dia? Quran. Quran itu kan kalimah-kalimah Allah. Okay. Penutup ni, penutup bagi suratul Kahfi. Jadi kalau kita gabungkan antara ayat 1 sampai ayat 6, digabungkan dengan ayat yang hujung, dah masuk hujung 109 ni, kita akan dapati tentang Al-Quran. Jadi macam mana kita nak kaitkan Quran dengan tujuan surah?
Kita tahu dah penutup ayat 110 suratul Kahfi kata nanti kita akan kembali bertemu dengan Allah. Orang beriman ni dia tunggu-tunggu momen tu nak bertemu dengan Allah. Jadi nak bertemu dengan Allah dan nak bertemu dengan Allah kena ada persediaan. Persediaan itu masa dekat dunia lagi kita dah memang kita ni hidup kita ni memang hidup kita, mati kita, ibadat kita, solat kita, wang ringgit kita semua kita nak pergi kepada, kita bagi semua untuk Allah. Buat semua untuk Allah. Masa dekat dunia. Okey. Tetapi macam mana kita nak bahagikan masa kita, wang ringgit kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita semua untuk Allah, kita kena tahulah Allah Ta'ala minta kita buat apa yang kita kena lakukan. Jadi maklumat itu semua kita boleh jumpa di dalam Al-Quran. Macam mana kita kena rujuk Al-Quran? Kerana dekat pembukaan tu sebut tentang Quran, ayat penutup pun menyebut tentang Al-Quran. Tapi nak jadikan Quran itu sebagai petunjuk, kita kena faham lah. Bukan baca aja. Bukan orang ni baca surah Kahfi ni, nak elak pada Dajjal, dia pun baca tiap pagi Jumaat dia baca. Tapi cara hidup dia macam Dajjal. Faham tak? Dia nak lindung diri pada Dajjal. Dia baca 10 ayat awal ke hujung. Tapi dia tak faham pun. Al-Kahfi ni minta buat apa? Kita kena buat apa? Jadi kalau dia baca surah Kahfi tiap-tiap minggu, tapi kalau sifat dia, perangai dia, kehidupan dia ada ciri-ciri kedajalan ataupun sama macam Dajjal. Dajjal, dia menipu. Dia akan tipu orang nanti di akhir zaman. Tapi hidup kita menipu orang. Termasuklah Dajjal. Macam mana surah ni pada Dajjal? Sebab itu, untuk kita mendapat petunjuk bimbingan dari Allah dalam surah Kahfi, maka kita kena faham. Jadi nak faham dia, tidak ada jalan lain melainkan kita kena belajar tafsir. Kita kena tahu tafsiran ayat. Setelah kita tahu tafsiran ayat, kita kena buat apa daripada tafsiran ayat? Maka kita kena bertindak. Bertindak itulah yang kita letakkan di bawah tajuk tindakan selepas tadabbur. Kalau tuan-tuan belajar daripada ayat 1 sampai 110, tuan-tuan kalau tuan kira, ada lebih kurang dalam 148, dekat 150 tindakan yang kita kena buat setelah kita faham 110 ayat. Cuba tuan-tuan buat kiraan. Dan nota tu tak ada lah kita tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3 dia punya tindakan. Tapi saya sempat kira balik semula, saya gabung, saya jumpa dekat hampir 150 tindakan kita kena buat. 150 tindakan inilah yang tindakan-tindakan yang akan bawa kita pergi kepada Allah. Kita nak pergi kepada Allah tu bersiap sedia tu sebab nanti kita nak kembali kepada Allah. Itu secara umum dia. Kita nampak kan kenapa ayat macam tu. Okey, kemudian kita kembali kepada tujuan surah tadi. Okey, kejap Okey. Kalau kita kembali kepada tujuan surah, kita kena ambil balik pada tujuan surah. Sebab tu penting kalau nak faham satu surah, kena cari dulu objektif dia apa. Okey. Lepas kita belajar suratul Kahfi ni, kita tahu okey, suratul Kahfi surah yang bimbing kita supaya kita pergilah kepada Allah, menuju kepada Allah, cari Allah, bergantung pada Allah, bersandar kepada Allah melalui petunjuk Quran. Jadi kalau kita gunakan Quran untuk kita pergi kepada Allah, maka Allah akan menjaga manusia yang nak pergi kepada Allah tadi dari sebarang bahaya dan juga fitnah. Okey. Suratul Kahfi ni, sebab itu kita tahu kan, kelebihan Suratul Kahfi apa? Boleh melindungi kita daripada Dajjal. Daripada Dajjal. Kenapa dengan Dajjal? Dajjal ni dia bawa fitnah yang paling besar dalam hidup manusia. Tapi bukan sekadar Dajjal.
ada banyak perkara-perkara yang boleh membahayakan kita masa kita hidup. Kita hidup ni, kita nak pergi kepada Allah. Betul tak? Tapi dalam masa yang sama, sebelum kita nak kembali kepada Allah tu, kita akan melalui pelbagai fitnah. Kita akan melalui pelbagai bahaya. Perkara yang sangat bahaya. Perkara ujian yang paling genting yang kita kena hadapi dia dengan baik adalah ujian terhadap iman kita, iman. Ujian terhadap iman kita, kepercayaan kita kepada Allah. Kepercayaan kita kepada kekuasaan Allah telah ditonjolkan pada pemilihan nama surah. Ini saya nak bawa kita kepada nama pula. Okey, Suratul Kahfi, surah tu kan dinamakan surah gua. Al-Kahfu, surah gua. Persoalannya adalah, kenapa surah itu memilih nama Suratul Kahfi, surah gua? Kenapa tak pilih surah tu nama surah Khadir ke? Sebab dalam Suratul Kahfi bukan hanya ada isu tentang pemuda gua, ada juga cerita tentang apa kita belajar sebelum ni kan, kita tahu kan, ada cerita tentang Khadir. Kenapa surah tu tak dipilih surah Khadir? Dan dalam Suratul Kahfi ada cerita pasal Dzulqarnain. Kenapa surah tu tak dinamakan dengan surah Dzulqarnain? Kan hebat Dzulqarnain ni. Kenapa? Kenapa dipilih dengan Al-Kahfu? Kita kena sebut tadi bahawasanya dalam banyak-banyak benda yang bahaya dalam hidup kita ni, ujian yang berat, yang besar dalam hidup kita ni adalah ujian kepada agama, iaitu iman kita, akidah kita. Oleh kerana ujian kepada agama itu lebih besar nilai dia daripada ujian pada harta, ujian kepada ilmu, ujian kepada kekuasaan, tapi ujian pada agama itu lebih besar impak dia. Oleh kerana lebih besar impak dia, ia merupakan perkara utama, sebab itu dia dipilih sebagai nama kepada surah itu. Boleh nak pilih nama surah Khadir, boleh nak letakkan nama surah Dzulqarnain, tapi isu pada kekuasaan, ujian kekuasaan, dia tak seberat ujian pada akidah, ujian kepada iman. Jadi kerana ujian iman ini besar, sebab kita nak kembali kepada Allah, kita kena bawa apa? Kita kena bawa iman. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat ayat 110 kan ada dua bekalan utama kita. Pertama apa? Kita katakan kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu kan? Allah kata faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sebab tu kita jangan mensyirikkan Allah. Jadi dalam banyak benda yang bahaya, fitnah yang besar adalah pada nak mentauhidkan Allah. Jadi untuk pastikan kita ini jaga tauhid kita, tambah lagi kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman ni ada kita dikelilingi dengan kekuasaan. Kita dikelilingi dengan harta benda. Kita dikelilingi. Kita mempunyai musuh tradisi kita daripada azali lagi, daripada kisah Nabi Adam sampailah di akhirat kita berhadapan dengan iblis. Maka kita kena jaga agama kita. Kerana isu agama, isu iman ini besar, isu tauhid ini besar, maka dipilih surah itu dengan surah Al-Kahfi. Itu jawapan kenapa dipilih Al-Kahfi. Lepas tu pula, mari kita ingat balik. Mari kita ingat kembali. Kembali kita ingat pada nama surah. Okey.
Kenapa gua? Kenapa pemuda-pemuda itu mereka mencari gua? Kahfu tu gua yang luas. Kerana gua memang zaman dulu menjadi tempat untuk menyembunyikan diri. Nabi SAW sendiri, kita tahu kan cerita Nabi, dia menyuruh dengan Abu Bakar Siddiq daripada dikejar untuk dia berhijrah. Nabi cari apa? Mereka menyuruh di dalam gua Thur. Ada berkaitan dengan gua yang dicari oleh penghuni 7 lelaki yang dia menjaga iman mereka, sanggup melarikan diri berada di dalam gua. Lepas tu dia ada perkaitan tu, dia ada perkaitan antara nama surah dengan tujuan surah, pembuka dan juga penutup. Okey, jelas. Okey. Kenapa mereka melarikan diri ke dalam gua kita faham. Tapi sebenarnya siapa yang menjaga gua itu daripada dimasuki oleh mana-mana manusia selama 309 tahun? Siapa yang jaga gua tu? Siapanya adalah Allah. Kita kan belajar kan sebelum ni kan, macam mana Allah jaga matahari ketika terbenam, ketika terbit. Macam mana Allah letakkan seekor anjing yang duduk di hadapan sisi pintu gua tersebut. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan cara tidur penghuni gua ini nampak macam tidur tapi matanya terbuka. Kita dah belajar dah sebelum ni. Kan? Maknanya di sebalik peristiwa itu adanya peranan dari Allah. Adanya peranan dari Allah. Tapi sebelum Allah nak jaga mereka ni daripada gua itu ditemui, mereka ada usaha dulu. Usaha apa? Usahalah lindung agama tu dulu. Lepas tu ingat tak yang mereka sampai je kepada gua tu, mereka buat apa? Mereka doa minta Allah bagi rahmat. Ingat tak mereka kata apa? Faqalu, dekat kan mereka doakan Rabbana atina min ladunka rahmah. Maknanya tengok ya. Kita tu kena ambil kisah ni, linkkan balik dengan tujuan surah tadi. Surah tadi tu kata apa? Surah ini, tujuan surah ni membimbing kita kembali kepada Allah. Pergilah kepada Allah. Lelaki-lelaki ni, pemuda-pemuda ni, mereka pergi kepada Allah. Mereka nak lindung diri mereka tentang agama mereka. Sebab mereka tahu nanti dekat ayat 110 kan kita belajar nak kembali kepada Allah, jangan syirikkan Allah. Jadi iman kita kena jaga ni, kena jaga iman tu. Jadi mereka cari guru. Tapi ingat, kita sebutkan, apabila kita cari Allah, kita berpandukan kepada wahyu Al-Quran, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita daripada segala perkara yang membahayakan kita. Kita sebut tadi, daripada perkara yang membahayakan kita dan juga fitnah. Jadi sebenarnya orang faham Quran ni sebenarnya dia senjata tau. Dia faham Quran, dia tahu. Quran tu akan jaga dia. Jaga dia tu bukan baca je, maknanya dia fahamkan, dia tahu, okey, aku kena buat apa yang aku tak perlu buat, apa yang perlu tambah baik. Macam tu. So Quran tu sendiri adalah kalamullah. Kalamullah tu Allah lah yang akan jaga kita. Okay. Syarat tu terjelas tentang tujuan surah yang kita linkkan dengan nama surah, yang kita hubung kaitkan dengan pembukaan dan penutupan suratul Al-Kahfi. Kalau nak lebih jelas lagi, surah Kahfi ni iya ke? Dia adalah surah yang bawa kita pergi kepada Allah ni. Suratul Kahfi ni betul ke surah yang Allah akan jaga kita daripada bahaya-bahaya dan fitnah-fitnah ni? Jadi kita kena tengok ciri-ciri khusus suratul Kahfi. Kita dah belajar apa sebelum ni? Tapi saya ulang balik hari ni. Pendek saja, tak panjang. Okay, masih ingat tak nota ni? Yang kita ada letakkan ni.
Tajuk dia adalah ciri-ciri khusus suratul Kahfi. Sebab mungkin masa mula-mula belajar dulu, kita macam tak nampak sangat. Kenapa perlu dibentangkan ciri-ciri khusus suratul Kahfi? Sebenarnya ciri-ciri khusus surah Kahfi inilah yang memberikan kita jawapan apa sebenarnya tujuan suratul Kahfi ini. Okay. Kita tengok ciri-ciri khusus dia. Kita tak perlu salin sebab maksudnya kita jangan bimbang tentang maklumat ni sebab semua tu ada di dalam nota. Okay, cuba kita tengok. Okay, ciri nombor 1. Tapi ada perkara juga kita kena catat lah. Okay, ciri nombor 1. Surah ini adalah surah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Surah yang paling banyak. Nampak? Bezanya surah Kahfi dengan Al-Baqarah, dengan Al-Imran, dengan surah Taubah. Suratul Kahfi satu-satunya surah yang paling banyak menggunakan kalimah ladun. 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 Ladun tu apa? Dari sisi. Kita dah sebut kalau Allah guna ladun, dia ada beza dengan perkataan inda. Inda. Perkataan inda ada beza dengan ladun. Ada beza. Ladun maknanya lebih mendalam daripada dari di sisi. Macam kita kata di sisiku. Kita boleh guna ladun ataupun inda. Tapi Allah tak guna inda. Allah guna ladun. Lepas tu surah ni adalah surah yang paling banyak mengulangi perkataan ladun. Ada 4 kali diulang di dalam suratul Kahfi. Cuba tengok contoh ayat tu. Nak lebih nampak 4 tu ada dah dalam nota tu kita sebut dah. Ada pada ayat 2, ada pada ayat 10, ada pada ayat nombor 66, tak ada pada ayat 76. Cuma bezanya ayat 76 dari sisi ni, min ladun dekat sini, dia merujuk kepada kisah Nabi Musa. Tapi ketiga-tiga ni ayat 2, 10 dan 65 ni dia merujuk dari sisi Allah, dari sisi Allah, dari sisi Allah. Tapi kalau ayat 76 ni dari sudut sisi Nabi Musa. Tapi surah ini surah yang paling banyak menggunakan perkataan ladun. Tengok ya, perkataan dari sisi. Saya nak tanya, dari sisi tu merujuk kepada apa? Dekat ke jauh? Nak menunjukkan kan suratul Kahfi tadi surah yang bawa kita pergilah kepada Allah. Jadikan surah kita sebut surah yang dekatkan diri kita kepada Allah, surah yang jadikan kita ni bersandar kepada Allah. Jadi perkataan sisi ni nak menunjukkan kan nak menunjuk pada kedekatan, nak menunjuk tentang hubungan. Dah nampak dah ciri pertama. Okey, ciri yang kedua suratul Kahfi ni, okey, surah salah satu surah yang paling banyak menggunakan perkataan rasyada. Salah satu. Maknanya surah lain surah apa? Tapi ingat, siapa ingat? Salah satu surah. Okey, kita tulis kat situ lah, kena tulis satu. Okey. Satu lagi surah yang paling banyak menggunakan daripada kalimah rasyidal adalah surah Al-Jin. Adalah surah Al-Jin. Dua surah yang banyak menggunakan kalimah rasyada, jawapannya adalah surah Al-Kahfi dengan surah Al-Jin. Dua surah ni dia kongsi sama banyak perkataan rasyada. Kita pernah dengar tak orang gunakan nama dia Rashid kan kata Rashid. Rashid tu kan maksudnya adalah pandai. Okey. So surah Jin dengan suratul Kahfi, dua surah yang paling banyak menggunakan perkataan rasyada ada 4 kali. Okay, ada 4 kali. Kita nak tengok 4 kali itu di mana, saya dah terangkan dah sebelum ni.
Ada 4 kali. Okey. Cuma beza surah Kahfi dengan Al-Jin, surah Kahfi lebih tinggi lagi nilai dia. Kenapa? Surah Jin dengan surah Kahfi dia sama banyak menyebut kalimah rasyada. Okey. Beza dia dengan suratul Kahfi, surah Kahfi daripada 4 pengulangan kalimah yang guna huruf rasyada ni, 3 daripadanya semua dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada 4 kalimah rasyada, 3 daripadanya dia kembali merujuk kepada Allah. Ayat 10, ayat 17, ayat 24. Cuba tengok contoh dia. Nampak tak dekat sini? Contoh kan? Ayat 10 kan? Ini adalah doa penghuni gua tu. Min amrina rasyada. Termasuk ayat nombor 17, kita jumpa perkataan mursyida. Kalau kita tengok pada ayat nombor 24, ada perkataan li'aqraba min hadha rasyada. 3 daripada 4 tempat perkataan ra, shin, dal ni, 3 daripadanya ia memang cerita khas dinisbahkan kepada Allah. Satu saja daripada 4 itu dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Kalau surah Jin, pula, tuan-tuan dan puan, dia terbalik. Surah Jin hanya satu saja tempat yang dia menisbahkan rasyada itu kembali kepada Allah. 3-nya selain, dikaitkan tidak khususlah penisbahan itu kepada Allah. Menunjukkan surah Kahfi ini lebih lagi ada nilainya. Penggunaan perkataan ra, shin, dal berbeza dengan surah Jin. Walaupun sama banyak pengulangan dia. Dah menunjukkan tentang apa? Dah menunjukkan ciri-ciri yang menunjukkan kita memang kena kembali kepada Allah. Sebab kita dah bincang sebelum ini, kalau dibaca rasyada, ada beza dengan baca rushdi. Kita dah bincang. Rasyada ni, dia merujuk kepada kebaikan dunia dan juga merujuk kepada kebaikan akhirat. Kita dah bincang dah sebelum ni. Kita kan nak Allah bagi kita kebaikan dunia. Kita juga nak kebaikan di hari akhirat. Jadi kenapa surah ni banyak guna perkataan rasyada, rushdi, rushdan? Kenapa? Sebab itulah tujuan surah ini, dia bawa kita kepada kita kena cari Allah je. Allah lah tempat kita bergantung dunia. Kerana Allah memiliki kebaikan-kebaikan, benda kebahagiaan yang ada di dunia dan juga di hari akhirat. Okay, kita telah bincangkan perkataan rasyada. Okay. Kemudian, ni ada, rupanya nota tu ada. Ini maklumat dalam surah Jin. Kita boleh tengok ayat 2, 10, 14 dan 21. Satu ayat je dikaitkan dengan Allah perkataan rasyada. Okey, dah jelas? Okey. Ciri yang ketiga, ni sebenarnya kita ulang balik apa kita belajar mula-mula dulu. Okey. Saya sebenarnya menggunakan teknik bagaimana Allah buka dan tutup. Jadi ni sebenarnya tajuk pembukaan. Kita belajar surah Kahfi dulu. Tapi dekat penutupan ni, saya ulang balik pada pembukaan dia. Okay. Surah Al-Kahfi, ciri yang ketiga, dia adalah salah satu surah yang menggunakan kalimah multahada. Dia sama banyak dengan surah Jin. Maknanya surah Al-Jin dia berkongsi dengan suratul Kahfi menggunakan kalimah multahada. Kalau suratul Kahfi ayat nombor 27. Kita jumpa perkataan walau tajid min duni multahada. Multahada ni kita telah ulas, dia ada kaitan macam kita sebut perkataan liang lahat. Liang lahat kan. Kenapa perlu buat liang lahat?
dekat jenazah yang mati, kerana nak sorokkan dia ke dalam kan. Jadi multahadah ni dia merujuk kepada perlindungan. Tempat yang kita nak pergi mencari perlindungan, itulah dipanggil multahadah. Jadi suratul Kahfi dengan surah Jin ni dia berkongsi penyebutan kalimah multahadah. Tak ada dalam surah-surah lain. Tak ada dalam surah-surah lain. Hanya pada surah Jin dan juga suratul Kahfi. Tetapi bayangkan jin sendiri, dia telah berlindung diri mereka bukan dengan jin. Mereka jin tu sendiri mencari perlindungan mereka adalah dengan wahyu Al-Quran. Mereka berlindung kepada Allah. Mereka berlindung dengan Allah. Tapi kita manusia pergi berlindung pula dengan jin. Jin tu sendiri dalam surah Jin, mereka ini beriman pada Allah. Mereka mencari perlindungan kepada Allah. Itu perkataan multahadah. Nak menunjukkan bahawa suratul Kahfi ini, kenapa dia jadi antara dengan surah Jin, perkataan multahadah, nak mencari tempat perlindungan. Lepas tu suratul Kahfi, surah yang kita kena cari perlindungan tu. Dengan apa? Dengan Allah. Allah je lah yang satu-satunya boleh melindungi kita. Okey, dah nampak dengan lebih jelas? Kita pergi kepada ciri yang berikutnya. Okey. Suratul Kahfi ni, ciri yang keempat, dia adalah surah yang kedua yang paling banyak menyebut tentang rahmat dan juga rahmatnya. Surah yang pertama, surah apa? Iaitu suratul Al-A'raf. Bukan, surah Al-An'am, maafkan saya. Okay, dalam suratul Kahfi, bukan surah kedua tu maksudnya dia paling sikit, nombor 2 tak. Maksudnya dia mempunyai persamaan dengan surah Al-An'am. Persamaan dekat Al-An'am tu apa? Penyebutan tentang rahmat Allah ini yang paling banyak. Dalam suratul Kahfi, penyebutan rahmat ni 6 kali. Okey, begitu juga dengan suratul Al-An'am, penyebutan tentang rahmat ni pun ada 6 kali. Nak tengok contoh ayat dia dalam suratul Kahfi 6 kali ni, kita boleh lihat pada ayat 10, 16, 58, 65, 82 dan 98. Tapi tuan-tuan kena tengok cerita tu sebenar. Rahmat tu letak pada kisah apa? Kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat nombor 10 kan? Tengok. Kenapa diletakkan perkataan rahmat Allah ni berada pada kisah pemuda gua? Kenapa letakkan pada cerita pemuda gua? Ayat 10 cerita pasal pemuda gua tu. Ayat 16 pun cerita pasal pemuda gua rahmat Tuhan. Kenapa? Nak menunjukkan bahawa kehebatan penghuni gua ni sampai dia boleh tertidur selama 309 tahun. Kemudian mereka tak jadi apa-apa, kesan badan mereka tak sakit, lepas tu mereka selama orang tak jumpa, semuanya bersumberkan daripada rahmat dari Allah. Maknanya suratul Kahfi ni surah yang mengajak kita kepada carilah rahmat Allah, carilah rahmat Allah, carilah rahmat Allah. Kalau kita dapat rahmat Allah, maka kita akan dapatlah perlindungan seperti mana Allah melindung pemuda-pemuda gua itu. Tapi bukanlah maksudnya kita mesti berada dalam gua. Tidak. Tapi apabila kita berada di mana-mana, kan, maka kita nak berlindung kepada Allah ni, dan kita faham suratul Kahfi ni, maka Allah akan bagi rahmat dia. Seperti mana Allah pernah memberikan rahmatnya pada kisah pemuda gua. Bahkan, tuan-tuan dan puan ya, tengok satu lagi. Okey, cuba kita tengok ayat nombor 98. Ayat 98 ni, rahmat ni dikaitkan dengan cerita apa? Kisah Zulkarnain kan? Tuan-tuan, Zulkarnain dia berjaya lindungi kaum tu daripada apa? Daripada Ya'juj Ma'juj kan? Kita tengok ya. Peletakan rahmat Allah pada cerita lindungkan diri daripada Ya'juj dan Ma'juj. Kan Zulkarnain setelah dia berjaya membina tembok setinggi 2 gunung, kan dia cakap,
tembok yang telah berjaya dibina ini, halang daripada Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sebab rahmat daripada Tuhanku. Dekat sini kita dapati, kita jangan faham rahmat ni hanya pada cerita yang macam yang kebaikan saja. Tak, tapi untuk dapat perlindungan Allah ni pun dikaitkan dengan rahmat. Macam mana Allah lindung pemuda gua, macam mana berjayanya tembok itu. Ni tembok Ya'juj Ma'juj ni, yang sampai sekarang ni dia masih kukuh lagi. Tak keluar lagi Ya'juj Ma'juj ni sebab rahmat Allah. Besar tak rahmat Allah? Besar. Jadi daripada peletakan rahmat Allah pada cerita yang tertentu, menunjukkan kita betul lah. Sebab itulah Nabi suruh kita baca suratul Kahfi ni. Tapi bukan sekadar pada Dajjal tu saja, tetapi pada keseluruhan. Dengan rahmat Allah lah Allah boleh lindung kita dengan tentang iman kita. Dengan rahmat Allah lah Allah Ta'ala akan lindung kita dari sudut kita ini menjadi lupa diri kalau ada kekuasaan, kalau kita ada ilmu, kalau kita ada harta. Ramai orang jauh daripada Allah apabila dia ada harta. Ada orang dia jauh daripada Allah, dia lupa diri dia apabila dia ada pangkat dan darjat setelah dia mempunyai kepandaian. Ada ramai orang menjadi jauh dengan Allah apabila dia ada kekuasaan. Tapi apabila kita selalu minta rahmat Allah, rahmat Allah, Allah lindung kita daripada bahaya harta, bahaya ujian iman, bahaya daripada kekuasaan, bahaya dari sudut keilmuan. Dekat sini kita tengok, memang betul lah surah Kahfi ni surah yang boleh melindung kita daripada fitnah, daripada ujian akhir zaman. Kemudian kita tengok ciri lain ya. Okey. Yalah. Maafkan saya tuan-puan. Tadi sebut rahmat kan? Okey, betul lah. Surah yang paling maafkan saya betulkan sikit fakta ya, sebab saya dah tak ingat dia punya maklumat ni. Okey. Surah yang paling banyak menyebut tentang rahmat adalah surah Al-A'raf lah. Tapi surah yang kedua paling banyak 6 kali suratul Kahfi bergabung dengan suratul Al-An'am. 6 kali paling banyak menyebut tentang rahmat. Okey. Kemudian kita pergi kepada ciri yang berikutnya, iaitu ciri yang kelima. Suratul Kahfi ni adalah surah yang paling banyak menggunakan kalimah rafaqa. Rafaqa 3 kali. Apa maksud rafaqa? Okey, kita kena tengok contoh ayat dia. Kita tengok perkataan mirfaqa, murtafaqa, murtafaqa. Murtafaqa ni kita telah sebut tentang dia ada kaitan dan tentang urusan-urusan. Maksudnya dia dikaitkan dengan pengembalian. Dikaitkan dengan pengembalian. Mirfaqa. Dia macam teman, pengembalian kita kepada Allah. Kenapa di surah paling banyak menyebut tentang perkataan mirfaqa, perkataan rafaqa? Sebab surah ni surah yang membimbing kita supaya kembali kepada Allah. Allah ajak kembalilah kepada Dia menggunakan petunjuk Al-Quranul Karim. Kalau kita kembali kepada Allah, selamat kita daripada bahaya, selamat kita daripada fitnah. Okay. Kemudian suratul Kahfi ni, masya-Allah, ya, satu-satunya surah yang ada kalimah wilayah. Kita pakai juga wilayah persekutuan, wilayah kan. Kita dah ulas dah perkataan wilayah. Wilayah ni tentang perkataan wali lah. Kan, hunalikal walayatu lillahil haqq pada ayat nombor 44. Kenapa dalam surah lain tak ada perkataan wilayah? Tak ada perkataan walayat. Hanya adalah suratul Kahfi. Kita selalu katakan, okey, ini wilayah saya. Kan dia membuk kepada teritori kan. Jadi sebenarnya dia nak merujuk kepada kekuasaan. Memberikan pertolongan itu hanya bagi Allah je yang boleh. Sebab tu surah ni surah yang Allah akan lindung kita daripada bahaya fitnah.
Kalau kita memang niat nak kembali kepada dia, tapi on the way nak kembali kepada Allah tu macam-macam dugaan datang. Kiri, kanan, depan, belakang. Ujian iman, ujian kekuasaan, macam-macam. Tapi apabila kita faham, kita ikut, maka Allah akan bantu kita. Macam mana kita tahu surah ini bantu kita? Kerana ada perkataan antaranya, salah satunya, tak ada surah lain menggunakan perkataan al-walayatu, melainkan ia berada dalam suratul Kahfi. Lepas tu suratul Kahfi pula, yang menariknya juga, surah yang paling banyak menyebut tentang ilmu Allah. Secara langsung dan tak langsung. Secara langsung ni maksud dia apa? Tengok perkataan Allahu a'lamu. Allah yang, dia ada perkataan Allah, lepas tu disandarkan kepada Allah lebih mengetahui. Ada tujuh tempat tuan-tuan dalam suratul Kahfi. Surah yang paling banyak sebut tentang pengetahuan Allah. Ada 7 kali. Tengoklah contoh dia. Ayat nombor 27. Allahu a'lam. Kita disebutkan Allahu a'lam. Allahu ta'ala a'lam. Samalah. Maknanya, apa yang akan berlaku di akhir zaman ni, hidup kita ke mana, bahagia ke kita, derita ke kita, sesat ke kita ni, syirik ke kita ni, semuanya berada pada ilmu Allah. Allah tahu benda-benda yang bahaya yang akan ada di hadapan kita. Maka kita kembali kepada Allah. Okay. Kemudian kita tengok, surah yang paling banyak menyebut tentang pengetahuan Allah tapi secara tidak langsung. Tidak langsung ni maksudnya apa? Dia tak sebutlah perkataan macam Allahu a'lam tu, tak ada. Tapi ada kaitan dengan ilmu Allah. Contohnya ayat 13, 24, 26, 91 dan juga 109. Kalau paling senang kita ambil 109 lah. 109 kan? Kan kita belajar tentang tengok ilmu Allah punya luas kan? Kan kita belajar ayat 109, kalaulah ambil semua laut dekat dunia ni, jadikan dia dakwat, nak tulis tentang ilmu Allah ni, tak sempat nak tulis, dakwat tu dah kering dah. Ambil sekali lagi laut-laut yang ada dekat dunia ni, jadikan dakwat, tulis tentang ilmu Allah, cerita tentang Allah, apa yang Allah buat, hikmah Allah, cerita tentang sifat Allah, tak sempat kita nak tulis. Sudah pasti habis. Kalau sebut tentang Allah ni, dia tidak ada batasan. Itu tentang ilmu Allah. Sebab itu Nabi suruh baca suratul Kahfi ini pada setiap Jumaat. Sekali kita kena baca dia. Antara yang lebih nampak tu pasal Dajjal akhir zaman lah. Tapi sebenarnya bukan tu saja sebenarnya. Tapi sebab tu kalau kita faham, kita baca dan kita ambil tindakan. Kita baca dia. Lindung kita. Okay. Kemudian, surah yang paling banyak menyebut tentang lupa. Kenapa pula surah ni surah yang paling banyak menyebut tentang lupa? Manusia yang lupa. Ada berapa kali dalam suratul Kahfi? Kita jumpa ada sebanyak 6 kali. Kenapa tak ada surah lain? Sebab tu kita kata suratul Kahfi surah yang Allah melindungi diri kita daripada bahaya fitnah. Antara penyakit yang ada pada manusia adalah lupa. Allah ingatkan. Kalau kita baca tiap-tiap minggu, Allah ingatkan. Ingat, penyakit lupa ni. Tuan-tuan, penyakit lupa ni lah yang telah menyebabkan Adam terkeluar daripada syurga. Penyakit lupa ni lah kita telah bincangkan sebelum. Sebab kita tak boleh lari daripada sifat fitrah kita, kelupaan. Tapi bukan buat-buat lupa. Kenapa cerita pasal lupa ni ada dalam suratul Kahfi? Nak menunjukkan bahawa tiap-tiap hari kita akan berhadapan dengan bahaya dan fitnah. Tapi jangan lupa tu, jangan lupa. Jadi, diingatkan tentang kelupaan. Sebab itu kita akan jumpa 6 kali tu. Saya dah nyatakan daripada ayat yang keberapa. Kita tengok contoh. Kisah Allah mengingatkan Nabi SAW tentang lupa. Idza nasita. Jika engkau lupa nak ucap insya-Allah. Okay. Termasuklah dalam cerita kisah Nabi Musa, kisah Nabi Khadir, kisah Yusha bin Nun. Jadi moga-moga penerangan yang kita telah pelajari pada
pada pagi ini dapat dapat mencerahkan lagi ya tentang kesemua ayat yang telah pun kita pelajari. Dan satu lagi tuan-puan, sebelum saya terlupa, kita kena tambah ciri yang ke-9 sebenarnya. Ciri ke-9 suratul Kahfi ni tuan-tuan, surah yang banyak dalam cerita-cerita menggunakan ganti nama kami. Ni dia panggil waw apa? Kita pernah belajar tak? Dia panggil waw, dia panggil waw agung, waw jama'. Macam kita katakan kami, tapi gunakan dia panggil waw jama', kami. Contohnya macam mana? Contohnya kita kena ambil contoh. Dia banyak menggunakan kekamian. Kan kita belajar kan? Kita belajar kalau Allah guna kalimah kami, maknanya Allah nak menunjukkan keagungan dia. Kalau Allah gunakan kalimah aku, Allah nak menunjukkan keesaan dia. Dari suratul Kahfi ni, ketika mana Allah sebut tentang cerita-cerita, kisah-kisah dalam tu, Allah akan gunakan kami. Nak menunjukkan kepada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita akan jumpa tentang kami. Allah kata, macam Allah kata, kalau kita ambil kisah dua pemilik kebun kan Allah kata, kami jadikan, kami pancarkan, kami kelilingi. Banyak Allah menggunakan istilah kami. Kalau kita Zulkarnain kan Allah kata makanna lahu, kami telah berikan dia kekuasaan. Wa atainahu, kami telah kurniakannya kami. Jadi nak menunjukkan tentang keagungan Allah. Jadi inilah serba ringkas rumusan bagi suratul Al-Kahfi. Jadi moga-moga kita boleh menggunakan metodologi yang sama untuk kita memahami surah-surah yang lain. InsyaAllah. Jadi sedikit sebanyak kita tahu tentang tujuan bagi suratul Kahfi. Lepas tu kita lebih jelas lagi kenapa Nabi suruh kita baca suratul Kahfi. Salah satu kelebihan dia boleh melindungi kita daripada Dajjal. Kerana Dajjal ni tujuan besar dia adalah nak memurtadkan kita. Tujuan dia adalah nak bagi kita ni jadi sesat, iman kita rosak. Sebab itu Allah kaitkan dengan pemilihan nama penghuni gua. Lepas tu pula surah ini memang menyebut tentang perlindungan. Allah lah satu-satunya yang boleh memberikan pertolongan. Cerita tentang ilmu Allah, cerita tentang sifat kelemahan manusia pada lupa. Lepas tu menyebut tentang rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang ilmu pembukaan dan penutupan suratul Kahfi. Last sekali kalau kita ingat suratul Kahfi ni, ingat kita kena sentiasa berharap untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Orang beriman ni dia bercita-cita untuk dia dapat bertemu dengan Allah. Kita kena ada perasaan rindu untuk kita bertemu dengan Allah. Kita nak tunggu apa ganjaran Allah nak bagi pada kita. Dan paling besarnya, kita juga nak melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga baca Al-Kahfi ni, kita akan ingat keyword dia, ujian, Quran, perlindungan, bertemu dengan Allah. Moga-moga itulah di antara seberingkat tuan-puan ni saya pun tak dapat cerita dengan panjang lebar. Jadi moga-moga rumusan ini sebenarnya adalah pengulangan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, memberikan kita panduan. Kalau tuan-tuan ada maklumat tambahan, kita buka dalam 5 minit untuk kita berkongsi-kongsi. Okey tuan-tuan, ada perkara yang tuan-tuan nak nyatakan, mungkin saya ada tertinggal ya. InsyaAllah kita buka dalam tempoh 5 minit ni sebelum kita
tamatkan pembelajaran kita tentang tadabbur suratul Al-Kahfi. Hampir kita nak masuk hampir 50 siri. Ini pun sebenarnya dah lebih daripada lebih pun sebenarnya daripada 49 jam lebih sebenarnya. Sebab ada sebelum ni kelas kita buat hari Sabtu, kita ambil 1 jam setengah, 1 jam setengah. Lepas tu apabila kita buat hari Jumaat, kita cuma letakkan tempoh 1 jam. Kita bukanlah berkira tentang masa tu, tapi kita bersyukur kepada Allah kerana Allah bantu kita untuk kita menguruskan masa kita yang boleh bawa masa kita tu kepada kebahagiaan hidup dunia dan di hari akhirat. Kalau saya ada kelemahan, kekurangan sepanjang saya menyampaikan. Ya, silakan. Ustaz nak tanya, ada tak dalil yang menyuruh kita baca Al-Kahfi tu sekaligus habis? Sebab saya pernah dengar ada ustaz tu kata kalau kita baca habis satu sekaligus, kita boleh dapat yang cahaya antara Jumaat dengan Jumaat tu. Okey, kita tak boleh potong-potong. Okey. Memang dalam hadis tu, kalau kita tengok dekat kelebihan surah, memang hadis tu disebut macam itulah. Dia suruh baca surah Al-Kahfi sampai habislah, sebab hadis tu dia macam ni. Sekejap ya. Okey, hadis tu dia tak suruh baca 10-10, dia suruh baca keseluruhan lah. Bukan 10-10, maksudnya kita baca sikit. Lepas tu nanti petang kita baca lagi, macam tu. Sebab ustaz tu dia kata dia kena baca semua daripada 1 sampai akhir. Ya, kalau ikut pada hadis tu, memang hadis tu sebut macam itulah. Kalau kita tengok dekat nota tu, kelebihan yang pertama, disinari cahaya di antara 2 Jumaat. Hadis ni adalah hadis sahih riwayat Al-Hakim, yang mana kata Nabi SAW, maksud hadis tu, sesiapa yang membaca suratul Kahfi. Nabi tak kata penghujung, Nabi tak kata awal. Maknanya kena baca keseluruhan suratul Kahfi pada hari Jumaat. Baca tu maksud dia sepanjang hari Jumaat lah. Mungkin pagi baca 20, lagi Jumaat baca 20 lagi, asar baca sikit. Tapi kalau boleh, habiskan 110 ayat. Setiap pada hari Jumaat akan disinari untuknya cahaya di antara 2 Jumaat. Kiranya Ustaz, ada gap tak pelan? Maksudnya malam sebelum malam Khamis tu kita baca sikit 10 dulu. Lepas tu pagi tu baca sikit. Tak pelan macam tu Ustaz? Masih boleh terima fadilat ni? Tak apa. Dia kalau kita rujuk dalam kitab Al-Imam Syafi'i sebut macam tu juga. Dia kata aku lebih suka baca suratul Kahfi pada malam dan siang Jumaat. Boleh. Asalkan dia namanya Jumaat. Dia mesti Jumaat lah, sama ada bermula pada malam sampailah kepada terbenamnya matahari pada hari Jumaat. Sebab dia dah mula masuk kepada malam lain. Bacalah insya-Allah satu hari. Ini setakat yang saya tahulah, tapi kalau saya juga tersalah faham, tolong betulkan ya, tuan-tuan dan puan yang saya dengar tu daripada Ustaz Abu Anas, Ustaz. Iyalah daripada Dr. Basit kan. Basit. Tapi first time lah saya dengar benda tu. Jadi saya tak pernah dengar lagi lah. Saya nak tanya kepada Ustaz lah. Ya, kalau ikut hadis tu memang disebut baca surah. Baca surah tu maknanya keseluruhan. Tapi boleh bacalah potong-potong tu, maksudnya sekejap 10 tu boleh. Sebab dia cara baca Quran tu dia macam tu. Dia tidak menekankan tentang baca berterusan dalam 1 jam. Tak ada. Boleh disambung. Tapi dalam tempoh hari tu. Jumaat. Sesuai. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada pertanyaan lain tuan-tuan dan puan? Ya. Ustaz, kalau baca yang 10, 1 sampai 10, habis lepas tu 110 sampai akhir, tu boleh ke Ustaz juga? Boleh juga dibaca tu. Sebab itu memang ada di dalam hadis pun. Dalam hadis yang saya paparkan sekarang ni, memang Nabi sebut tentang 10 ayat pertama dan 10 ayat yang akhir. Cuma bukan sekadar pada baca lah, tapi kena memahami memahami mesej di sebalik 10 ayat awal, 10 ayat akhir.
Kalau kita baca 10 awal 10 akhir pun, tapi kalau kita ada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh bawa kesyirikan, so tak ada manfaat juga. Sebab isi kandungan 10 ayat awal tu ada kaitan tentang Ashabul Kahfi juga. Lepas tu dekat penutup pun ada juga cerita tentang tidak mensyirikkan Tuhan. Dan maknanya dia bukan sekadar baca lah, tapi ia juga selari kehidupannya dengan 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Allahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Kalau tiada apa-apa lagi, kita insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cik Din. Silakan. Nak tanya, ada hadis sahih kata surah Kahfi ni boleh dibaca selain pada hari Jumaat, hari lain boleh dibaca. Betul Ustaz? Apa boleh apa saya terputus-putus tadi soalan dia. Yang kita dapat bila kita baca pada Jumaat kan? Hari Jumaat ya. Tapi ada hadis sahih yang mengatakan kita boleh baca selain pada hari Jumaat. Tapi saya tak tahu kita dapat dah fadilat dia seperti apa yang kita dapat kalau kita baca hari Jumaat. Okey, begini. Kalau dalam nota tu salah satu kelebihan suratul Kahfi tu Allah menurunkan ketenangan, macam kisah lelaki ni yang dia baca dekat dengan kawasan kawasan dia menjaga kuda dia tu. Tapi hadis ni tidak sebutlah pada hari apa. Maknanya boleh bacalah pada hari lain tu. Cuma fadilat yang khusus tu memang dia disebutkan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Tapi hari lain tu saya wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab hari Jumaat ni kita sudah sedia maklum tentang keberkatan hari itu berbeza dengan hari-hari yang lain. Okey, dari sudut hari itu berbeza. Begitu juga hari Jumaat ni juga sangat dikaitkan dengan hari berlakunya tiupan sangkakala. Wallahu ta'ala alam. Setakat tu je yang saya tahu Cik Din. Kalau Cik Din ada maklumat justifikasi yang lain, boleh kongsikan kepada kita orang. Nanti saya cari Ustaz, tak apa. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini dengan kita tutup dengan tasbih kafarah. Semoga Allah memberikan kita ingatan terhadap apa yang kita telah pelajari. Allah semakin memberikan cahaya dalam hidup kita. Kita tahu dah kat mana kita nak kena berubah, apa yang kita perlu tambah baik. Dan semoga Allah melindungi kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita, boleh merosakkan akhlak kita, boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.